Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Bertemu lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Azifah. Pada hari ini kita akan teruskan lagi dengan unit 15, Indahnya Seni dan Budaya Kita, dengan tajuk yang baharu iaitu Kesenian Masyarakat Orang Asli. Standard kandungan yang akan dipelajari adalah 3.3 menghasilkan penulisan, standard pembelajaran 3.3.2 mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek penggunaan kata. Objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menggunakan sekurang-kurangnya 9 daripada 12 perkataan yang betul dan tepat dalam teks yang diberikan. Sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita, mari sama-sama kita menonton salah satu tarian masyarakat orang asli iaitu tarian sewang. Itulah tadi tarian sewang daripada masyarakat orang asli. Tarian ini merupakan salah satu keunikan yang ada dalam masyarakat orang asli. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu tentang kesenian masyarakat orang asli. Jadi, murid-murid boleh buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 15. Di sini, murid-murid akan melihat satu teks berkaitan dengan masyarakat orang asli. Sebelum kita bincangkan dengan lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama membaca teks ini. Etnik Mahmeri terkenal dengan seni ukiran kayu dan lipatan daun. Warisan seni ini diwarisi daripada nenek moyang sejak lepas lagi. Seni ukiran kayu biasanya dijadikan barang hiasan dan jualan. Setiap ukiran itu mengambil jam yang lama untuk disiapkan demi kualitinya. Oleh itu, hasil seni ukirannya sangat kecil. Pemilihan kayunya juga dilakukan secara kemas. Biasanya, ranting kayu jenis nirih batu dipakai supaya hasil ukirannya kukuh. Di samping itu, seni lipatan daun juga ialah hasil kepelikan etnik Mahmeri. Mereka menghasilkan barang cantik diri seperti rantai, sanggul, gelang dan anting-anting daripada pucuk nipah, pandan dan daun kelapa. Produk mereka telah mendapat penghargaan daripada beberapa pihak.
Kesenian ini haruslah diwarisi dan dibela oleh generasi muda Mahmeri. Itulah tadi petikan ataupun teks berkaitan dengan etnik Mahmeri, iaitu salah satu etnik dalam masyarakat orang asli. Jika murid-murid dapat lihat, teks ini menggunakan perkataan yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan ayat. Terdapat 10 penggunaan kata yang tidak tepat. Sekarang, mari kita sama-sama mengenal pasti penggunaan kata yang tidak tepat di dalam teks ini. Murid-murid boleh sediakan kotak seperti ini untuk sama-sama kita senaraikan penggunaan kata yang tidak tepat. Jika murid-murid dapat lihat, terdapat 6 perkataan yang telah dimerahkan. Lepas, jam, kecil, kemas, ranting, dipakai. Jadi perkataan-perkataan ini adalah perkataan yang tidak tepat. Jadi murid-murid boleh senaraikan di dalam kotak yang telah disediakan. Okey, itu adalah 6 perkataan yang tidak tepat. Jadi kita perlu cari lagi berapa untuk cukupkan 10? Ya, betul. Kita perlu cari lagi 4 perkataan yang tidak tepat di dalam teks ini. Tak apa, jom kita sama-sama cari. Kita mulakan daripada ayat ni. Biasanya, ranting kayu jenis nyirih batu dipakai supaya hasil ukirannya kukuh. Hasil ukirannya kukuh. Ya ke kukuh? Jadi perkataan ni tak tepat, kukuh. Jadi kita senaraikan di sini, kukuh. Kita sambung lagi. Di samping itu, seni lipatan daun juga ialah hasil kepelikan etnik Mahmeri. Kepelikan, kita baca pun dah pelik kan. Jadi memang perkataan tu tak tepat. Kita senaraikan di dalam kotak kita tadi. Kepelikan, mereka menghasilkan barang cantik diri seperti rantai, sanggul, gelang dan anting-anting. Barang cantik diri. Sesuai ke kalau murid-murid dengar ayat ni? Ya, tak sesuai. Barang cantik diri. Kita masukkan juga di dalam kotak kita. Produk mereka telah mendapat penghargaan daripada beberapa pihak. Kesenian ini haruslah diwarisi dan dibela oleh generasi muda Mahmeri. Dibela. Bela selalu kita guna untuk bela kucingnya. Tak sesuai dalam ayat ni. Jadi kita tulis juga dibela. Okey, sekarang murid-murid kita dah dapat 10 penggunaan kata yang tidak tepat dalam teks ini. Jadi seterusnya apa yang kita perlu buat? Ya, kita perlu tukar, kita perlu fikirkan perkataan yang lebih sesuai untuk digunakan dalam ayat ni. Okey, masih sama, kita buat juga kotak untuk penggunaan kata yang tepat supaya mudah kita lihat ya. Jadi, dah ada bagi contoh di sini untuk ayat ini. Warisan seni ini diwarisi daripada nenek moyang sejak lepas lagi. Jadi dia tukar jadi perkataan dahulu. Sejak dahulu lagi. Baru perkataan yang digunakan tu tepat, betul. Setiap ukiran itu mengambil jam yang lama untuk disiapkan demi kualitinya. Jam dia tukar dengan masa. Jadi ayat tu akan bertukar. Setiap ukiran itu mengambil masa yang lama untuk disiapkan demi kualitinya. Baru betul. Kita teruskan lagi dengan yang ketiga. Oleh itu, hasil seni ukirannya sangat kecil. Kecil tak sesuai ya. Jadi kita tukar dengan halus. Hasil seni ataupun hasil kerja seseorang ni kita akan panggil dia halus. Kita teruskan lagi. Pemilihan kayunya juga dilakukan secara kemas. Pemilihan kayunya juga dilakukan secara kemas. Ya ke kemas? Tak sesuai. Jadi kita kena tukar dengan perkataan lain. Kita tukar dengan perkataan teliti. Kita pilih kayu dengan teliti. Baru perkataan tu tepat. Biasanya ranting kayu
ranting kayu. Takkan dia nak guna ranting kan untuk buat hasil ukiran. Jadi dia guna batang kayu. Batang kayu barulah sesuai, barulah mudah kita nak ukir. Lagi, biasanya batang kayu jenis nirih batu dipakai. Selalunya kita guna untuk pakaian, untuk baju ataupun seluar kita. Dia tak sesuai dipakai, kita guna digunakan ataupun diguna saja. Kita tukar jadi diguna supaya hasil ukirannya kukuh. Kukuh tadi salah, kita tukar jadi kemas. Hasil ukiran seseorang tu kita gunakan perkataan kemas, baru sesuai. Okey, boleh tu murid-murid. Kita teruskan lagi. Di samping itu, seni lipatan daun juga ialah hasil kepelikan. Hasil apa ni? Kepelikan. Kita tak panggil kepelikan, kita panggil unik, keunikan. Mereka menghasilkan barang cantik diri seperti rantai, sanggul, gelang dan anting-anting. Untuk ayat ni, murid-murid cuba lihat. Untuk rantai, sanggul, gelang dan anting-anting tu dia merupakan barang apa? Barang perhiasan. Jadi kita tukar barang perhiasan. Produk mereka telah mendapat penghargaan daripada beberapa pihak. Kesenian ini haruslah diwarisi dan dibela. Macam cikgu cakap tadi, dibela tu untuk kucing boleh lah kan? Jadi kat sini kita tak guna dibela, kita guna dijaga oleh generasi muda Mahmeri. Okey, nampak tak macam mana kita edit dan kita murnikan balik teks ini. Kita tukarkan perkataan yang tak tepat dengan perkataan yang lebih tepat, lebih sedap didengar. Baiklah, untuk tugasan murid-murid, anda semua perlu buat aktiviti 3 dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 18 dan 19. Murid-murid perlu kenal pasti perkataan yang tepat untuk digunakan dalam suatu ayat, kemudian salin semula ayat tersebut di muka surat 19. Itu sahaja untuk kali ini. Jangan lupa siapkan tugasan dan hantar tugasan kepada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi murid-murid.